Selamat datang ke channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan isu-isu semasa, dan sila tinggalkan pendapat anda di ruang komen. Kes 1MDB. Bekas juru bank kepada Najib Razak memberi keterangan bahawa dia pernah menawarkan untuk memasak sup kepada ahli perniagaan dalam buruan yang dikaitkan skandal 1MDB Lotekjo atau Jolo ketika dia jatuh sakit. Bagaimanapun, bekas pengurus perhubungan M-Bank Joanna Yu menafikan bahawa ini menjejaskan keupayaannya untuk bertindak secara objektif dengan pelanggannya Lo. Saksi pendakwaan ke-41 itu memberi keterangan lisan semasa perbicaraan rasuah 1MDB bernilai RM2.28 bilion petang ini terhadap bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Kewangan itu. Peguam bela utama tertuduh Muhammad Syafi'i Abdullah menyoal balas Yu mengenai sifat hubungannya dengan Lo yang dikenalinya 2 tahun sebelum penubuhan 1MDB dengan firma terdahulu Terengganu Investment Authority TIA pada 2009. Pada prosiding sebelum ini, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Yu memberi keterangan bahawa dia rapat dengan Lo dalam kapasiti profesional berkaitan perjanjian pinjaman bank dengan sebuah syarikat bernama Majestic Masterpiece Sendirian Berhad. Dia memberitahu mahkamah dia pernah mengunjungi Lo di apartmen mewahnya di 8 Kia Peng di Kuala Lumpur. Semasa pemeriksaan balas di hadapan Hakim Colin Lawrence Sekera, hari ini Syafi'i menyoal Yu kenapa dia perlu mengunjungi Lo di pangsapuri ahli perniagaan itu, dengan alasan dia boleh saja mengatur untuk bertemu Lo di pejabatnya di M-Bank. Yu memberi keterangan bahawa dia mengunjungi Lo di pangsapuri 8 Kia Peng kerana ahli perniagaan itu didakwa mengelak cubaan bank untuk mendapatkan bayaran balik pinjaman daripadanya berhubung perjanjian pinjaman Majestic Masterpiece. Yu mendakwa pinjaman itu telah tertunggak tetapi Lo sentiasa berada di luar negara dan kebanyakan masa enggan bertemu dia dan pasukannya untuk menyelesaikan pembayaran balik. Syafi'i kemudian berkata membuat rujukan kepada transkrip BlackBerry Messenger BBM yang didakwa antara Yu dan Lo. Ini ialah Maafkan saya, Syafi'i, itu tidak benar. Ada ketika semasa Jolo sakit dan kamu masakkan makanan untuk dia. Yu membalas, ini tidak betul. Saya cuma menawarkan makanan ketika dia sakit. Kemudian Syafi'i berkata, tiada bank pernah menawarkan saya perkara itu dan saya tinggal di sebelah bank itu. Kemudian Yu berkata, mungkin itu naluri keibuan saya. Syafi'i berkata, adakah wajar Anda menawarkan sup kepada pelanggan Anda? Yu, tidak ada niat untuk apa-apa. Syafi'i berkata, ini sesuai ke? Dan Yu membalas, saya akan membantu sesiapa sahaja. Apabila Sekira bertanya apakah tujuan pemeriksaan balas ini, Syafi'i menegaskan pasukan pembelaan ingin mengetengahkan pertikaian bahawa beberapa kesalahan berkaitan 1MDB dibenarkan berlaku kerana objektiviti dikompromi daripada pihak bank. Syafi'i juga menyoal Yu jika dia membenarkan dirinya untuk mendekati ahli perniagaan itu sehingga dia kehilangan penilaian objektif terhadap situasi tersebut. Yu bagaimanapun dia menafikan perkara yang dicadangkan peguam Najib itu. Yu juga menafikan dakwaan Syafi'i bahawa dia dan bank menerima faedah yang tidak wajar daripada didakwa terlibat dalam pengaturan yang menyaksikan TIA kerugian dalam transaksi kewangan pada 2009. Sebelum ini, semasa prosiding pembicaraan pada 2019, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Syarul Azhar Ibrahim Halmi memberi keterangan bahawa syarikat-syarikat berkaitan Lo membuat keuntungan atas angin kira-kira RM83 juta hanya dalam masa beberapa hari. Keuntungan itu, kata Syarul,
diraih apabila syarikat berkenaan melanggan bond 1MDB dengan harga diskaun sebelum menjualnya semula dengan nilai muka face value atau nilai di atas kertas. Saksi ke-9 perbicaraan mendakwa Actis Capital Singapore Pte Ltd dan Country Group Securities PCL, firma yang dipercayai berkait dengan Low, membuat perjanjian dengan M-Bank untuk membeli nota jangka sederhana Islam IMTN 1MDB berjumlah RM700 juta dengan harga diskaun 12%, yaitu kira-kira RM617 juta pada tahun 2009. Syarul ketika itu juga mengakui bahwa 1MDB adalah antara pihak yang rugi akibat daripada perjanjian itu dengan Actis Capital. 1MDB yang ketika itu masih lagi dikenali sebagai Terengganu Investment Authority TIA menerima 12% kurang hasil daripada bond bernilai RM5 bilion yang diterbitkan kerana diskaun 12%. Prosiding berbicara kes 1MDB di hadapan Hakim Sekira dijadualkan bersambung pagi esok. Yu merupakan salah seorang saksi pendakwaan utama semasa perbicaraan rasuah SRC International RM42 juta Najib sebelum ini. Perbualan BBM antara dia dan Low turut dibangkitkan semasa perbicaraan itu. Semasa perbicaraan SRC, peguam Najib menyoal balasnya selama beberapa minggu dan pada satu ketika Yu dilaporkan menangis ketika berada di kandang saksi. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun berhubung kes SRC. Dengan dia dibawa ke mahkamah oleh pihak berkuasa penjara Kajang untuk menghadiri pelbagai perbicaraan jenayah yang sedang berlangsung termasuk kes 1MDB. Berhubung perbicaraan 1MDB yang sedang dijalankan terhadap Najib, Yu memberi keterangan antara lain bahawa dia telah diperkenalkan dengan ahli perniagaan dalam buruan yang berkaitan dengan 1MDB Low Tekjo 2 tahun sebelum syarikat Terengganu Investment Authority atau TIA ditubuhkan pada 2009. Yu juga memberi keterangan bahawa dia tidak pernah bertemu tertuduh secara langsung berhubung urusan akaun banknya. Dan Low mahu beberapa surat untuk dikatakan daripada Arab dirahsiakan. Surat-surat Arab yang didakwa itu merujuk kepada beberapa dokumen yang kononnya menjadi sandaran Najib untuk membuktikan pertikaian bahawa bangsawan kerajaan Timur Tengah menjanjikan derma kepadanya. Pendakwaan diketuai oleh Timbalan Pendakwa Raya Gopal Sri Ram. Najib kini dibicarakan atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama.